Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puteri Intan Nurnilam binti Idris, bernama matrik 212130. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan pengalaman awal di sekolah sepanjang saya berada di SMK Abu Bakar Abakir selama 10 hari. Pertama sekali kita pergi ke latar belakang sekolah. Sejarah sekolah. SMK Abu Bakar Abakir telah ditubuhkan pada 2 Januari 1989 dengan nama Sekolah Menengah Sungai Gedong. Pada awal pembukaan, pelajar sekolah ini menumpang di bangunan tambahan Sekolah Menengah Bagan Serat selama 2 tahun 8 bulan. Pada 2 September 1991, pelajar sekolah ini telah berpindah ke bangunan baru iaitu terletak berhampiran dengan Sungai Kurau dan di tepi jalan raya utama iaitu utara selatan dari Taiping ke Parit Buta. Jumlah keseluruhan murid seramai 1,203 orang dan ia mempunyai seramai 91 orang guru. Seterusnya, sekolah ini dirasmikan pada 12 Mei 1992 iaitu hari Selasa oleh Kebawah Duli Yang Mulia Pemangku Raja Perak Darul Rizwan iaitu Raja Nazrin Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Baginda telah memansurkan nama baru sekolah ini sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar Abakir dan nama singkatannya adalah Sabar. Ambil sempena nama Al-Ustaz Abu Bakar Abakir, seorang negarawan yang terkenal khususnya di kawasan Perak Utara. Pada tahun 1996, sekolah ini dianugerahkan sebagai Sekolah Menengah Cemerlang Luar Bandar. Dan sehingga kini SMK Abu Bakar Abakir telah menjadi salah sebuah sekolah yang disegani di daerah Krian. Okey, seterusnya kita dapat lihat ini adalah lokasi sekolah SMK Abu Bakar Abakir. Sekolah ini terletak berhampiran dengan Sungai Kurau dan di tepi jalan raya utama utara selatan dari Taiping ke Parit Buta. Seterusnya, kita dapat lihat visi bagi SMK Abu Bakar Abakir ialah pendidikan berkualiti, sekolah unggul, murid holistik. Bagi misi pula ialah penyampaian pendidikan berkualiti untuk membangun potensi murid ke arah sekolah unggul. Dan moto SMK Abu Bakar Abakir adalah Iman Ilmu Amal, Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak. Proud to be Sabarian. Seterusnya, kita pergi ke infrastruktur di SMK Abu Bakar Abakir. Lihat terdapat banyak bangunan yang sebagai contohnya seperti Dewan Ibnu Khaldun, Bilik Darjah. Sekolah ini juga menyediakan surau, bilik majlis sukan sekolah, MSS, makmal sains sukan dan gimnasium. Selain itu, terdapat stor sukan, gelanggang bola tampar, trek padang dan balapan. Dan ada juga asrama untuk lelaki dan perempuan. Seterusnya, persekitaran di dalam bilik darjah dan suasana kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Saya telah mengikuti guru pembimbing untuk masuk ke kelas sebanyak 2 kali. Dia ini adalah gambar suasana di dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Seterusnya adalah refleksi pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Antara kekuatan dan kelemahan serta penambahbaikan yang terdapat ialah bagi kekuatan, pelajar dapat mengulang kaji dengan lebih cepat dengan adanya buku nota ringkas yang diberikan. Pelajar akan lebih mudah faham dengan adanya pembentangan setiap pelajar dalam kelas. Kelemahan, pelajar tidak menjaga bahan yang diberikan secara percuma itu dengan elok. Terdapat segelintir pelajar yang tidak mampu untuk membuat pembentangan di hadapan kerana malu. Untuk penambahbaikan dari pihak guru, guru perlu menyediakan beg bagi tujuan menyimpan bahan, manakala pelajar pula perlu memberi inisiatif sendiri dalam memastikan barang yang diberikan tidak hilang. Guru perlu memberi galakan kepada pelajar, manakala pelajar perlu mencari inisiatif sendiri untuk hilangkan rasa malu dan tidak yakin pada diri sendiri. Okey, sambungan dari slide tadi, kekuatan, pelajar lebih bersedia untuk menjawab soalan peperiksaan yang mendatang dengan adanya ulang kaji bersama guru. Sesi soal jawab antara guru dan pelajar dapat memberikan kefahaman yang lebih serta hubungan guru dan pelajar akan lebih rapat. Kelemahan, pelajar hanya menyalin tanpa memberi pemahaman yang sepatutnya. Terdapat segelintir pelajar yang masih tidak mengambil peluang untuk menanyakan soalan kepada guru mereka. Penambahbaikan, pelajar perlu mempunyai sifat yang ingin tahu mempelajari sesuatu ilmu. Mereka boleh menanyakan soalan sama ada di dalam waktu kelas atau di waktu luar kelas. Guru memberi penekanan kepada golongan tersebut supaya mengadakan perjumpaan selepas kelas bagi membantu dalam pembelajaran sesi intervensi bagi pelajar bermasalah. Antara alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru pembimbing ialah papan putih dan pen marker. Bahan bantu mengajar yang digunakan pula ialah modul aktiviti dan nota ringkas.
Seterusnya, amalan pedagogi yang telah digunakan oleh guru ialah dengan menerapkan unsur kebat semasa mengajar di dalam kelas. Seterusnya juga, pelaksanaan kebat. Guru pembimbing saya telah menerapkan pemikiran kebat di dalam setiap pelajar. Hal ini kerana dengan pelaksanaan kebat sewaktu dalam kelas, perkara ini dapat menarik perhatian para pelajar akan tujuan mempelajari pelajaran tersebut, malah ilmu itu akan dapat dikaitkan dengan situasi sebenar. Antara kaedah pelaksanaan kebat di dalam kelas ialah guru bertanyakan kembali kepada murid tentang tajuk yang diajar, menyoalkan soalan berasas tinggi kepada pelajar, mengulang kaji soalan-soalan peperiksaan yang lepas dan mengaitkan sesuatu kejadian dengan persoalan berkaitan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Seterusnya, persediaan saya sebelum menjadi seorang guru. Menguasai pelbagai kemahiran. Contohnya seperti penggunaan teknologi bagi memudahkan urusan pengajaran. Saya itu mempunyai mental yang kuat dan membuat perancangan sebelum mengajar kerana cabaran yang agak mencabar ialah menghadapi pelajar yang mempunyai pelbagai karenah. Di samping itu juga, menggunakan pengajaran pada abad kini. Berikut merupakan penyediaan rancangan pengajaran. Melalui guru bimbingan saya telah berpeluang untuk mengetahui bagaimana guru menghantar rancangan pengajaran. Kita beralih kepada aktiviti ko-kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar Abakir. Slide di atas menunjukkan carta organisasi Persatuan Kadet Remaja Sekolah di SMK Abu Bakar Abakir. Seterusnya, kita dapat lihat aktiviti badan beruniform di SMK Abu Bakar Abakir. Aktiviti badan beruniform akan diadakan setiap hari Rabu. Dahulu saya merupakan salah seorang ahli aktif dalam persatuan KRS. Aktiviti ini bermula tepat jam 3.30 petang di dataran asili. Aktiviti kawat kaki dilakukan sebagai latihan kepada semua. Pada minggu tersebut juga, latihan kawat kaki telah diadakan untuk menyertai pertandingan kawat kaki peringkat daerah. Saya sebagai bekas ahli kadet remaja sekolah serba sedikit membantu mereka dalam memantapkan kemahiran dalam gerak-gerik formasi dalam kawat kaki. Seterusnya, saya berpeluang untuk melihat pengurusan yang dilakukan sebelum olahraga tahunan SMK Abu Bakar Abakir kali ke-31 2023. Pada minggu pertama, saya ditugaskan untuk menjadi hakim penamat bagi acara track bagi semua kategori yang dipertandingkan. Saya juga diberi rumah sukan iaitu Al-Biruni, rumah biru bagi membantu pengurusan. Pada minggu kedua, iaitu pada 3 Ogos 2023, di Padang SMK Abu Bakar Abakir berlangsung Majlis Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-31. Saya telah ditugaskan menjadi penjaga masa bagi acara yang dipertandingkan pada hari kejadian, antaranya 100 meter dan 4x100 meter. Saya juga berpeluang menyertai acara guru iaitu Reja Lembeng dan acara lari 4x50 meter, mewakili pihak pentadbir dan mendapat tempat kedua dalam kedua-dua acara tersebut. Kekuatan aktiviti ko-kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar Abakir adalah: yang pertama, dapat menonjolkan bakat pelajar yang terpendam. Yang kedua, dapat melahirkan pelajar yang mempunyai semangat pemimpin. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan cara berkomunikasi antara pelajar. Namun, terdapat juga kelemahan aktiviti ko-kurikulum di sekolah ini. Antaranya adalah, yang pertama, ada segelintir pelajar yang tidak memberi komitmen terhadap aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu menghalang pelajar daripada melakukan latihan pada waktu sesi petang. Kepentingan aktiviti ko-kurikulum terhadap profesionalisme keguruan adalah dapat melatih para guru menjadi seorang yang mahir mengendalikan atau mengorganisasikan sesebuah kelab atau persatuan. Yang kedua, dapat membantu guru menjadi seorang yang lebih berkeyakinan tinggi. Dan yang ketiga, dapat mengeratkan lagi hubungan sesama guru di sekolah. Yang keempat, kemahiran berkomunikasi dapat dipupuk dalam diri setiap guru. Beralih kepada refleksi terhadap budaya sekolah di SMK Abu Bakar Abakir. Pertama, perhimpunan rasmi dan harian. Perhimpunan rasmi diadakan setiap hari Isnin dan perhimpunan harian selain hari Isnin. Antara kekuatannya adalah perhimpunan menjadi tempat bagi guru untuk menyampaikan maklumat yang penting kepada para pelajar setiap hari. Pelajar-pelajar yang telah mengharumkan nama sekolah akan diraihkan di perhimpunan dengan acara penyampaian hadiah dan penghargaan. Antara kelemahan dan penambahbaikan adalah kadangkala masa yang diambil untuk sesi perhimpunan adalah terlalu lama sehingga memakan masa sesi pengajaran guru. Mempercepatkan atau menghadkan bilangan guru yang ingin berucap pada perhimpunan agar ia dapat tamat pada waktu yang tepat. Kedua adalah menyapa dengan tangan di dada.
Kekuatannya adalah melatih para pelajar supaya sering bersifat hormat menghormati kepada warga sekolah tanpa mengira pangkat dan pekerjaan seperti kerani, pengawal keselamatan dan sebagainya supaya suasana harmoni. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikan adalah masih terdapat pelajar yang mengambil budaya ini sebagai perkara yang remeh. Guru perlu memberikan teguran dan nasihat dan juga boleh menunjukkan contoh kepada para pelajar agar budaya ini menjadi kebiasaan semua warga sekolah. Ketiga adalah sekolah tanpa loceng. Kekuatannya adalah pelajar perlu mengikuti masa yang ditetapkan tanpa bantuan loceng sekolah. Pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam menepati masa tanpa perlu diingatkan, manakala bagi kelemahan dan penambahbaikannya adalah masih ada segelintir pelajar yang tidak menepati masa. Guru mesti peka terhadap pelajar-pelajar terbabit dan sentiasa memberi peringatan untuk menepati masa yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah sekolah tanpa plastik. Kekuatannya adalah pelajar tidak dibekalkan plastik untuk membungkus makanan bagi menjaga alam persekitaran sentiasa bersih. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikan adalah masih ada segelintir pelajar yang membuang plastik makanan di sekolah yang dibeli di kawasan luar sekolah. Pihak sekolah perlu melaksanakan denda iaitu sebanyak 20 sen setiap kali nampak pelajar membuang plastik di tempat yang tidak sepatutnya. Slide di atas memaparkan budaya kerja yang diamalkan oleh guru di SMK Abu Bakar Al-Bakir. Yang pertama adalah penampilan diri. Kekuatannya adalah menjadi contoh ikutan para pelajar untuk sentiasa berpakaian kemas dan memakai pakaian mengikut ketetapan jenis. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikan adalah terdapat pelajar yang masih tidak mengikuti etika pemakaian dengan mengenakan tindakan kepada kumpulan yang tidak menjaga penampilan diri dan etika. Yang kedua adalah budaya hormat menghormati rakan sekerja. Kekuatannya adalah menghidupkan suasana yang selesa dan harmoni ketika sedang bekerja. Mudah untuk berinteraksi. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikannya adalah guru memandang remeh ke atas budaya tersebut. Memberi penegasan dan tindakan kepada guru yang tidak menghormati rakan sekerja. Yang ketiga adalah budaya guru prihatin. Kekuatannya adalah memastikan kebajikan setiap murid dapat dijaga. Sesi PDPC dapat dijalankan dalam keadaan yang selesa dan memudahkan para pelajar. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikannya adalah pelajar sukar untuk menerima perubahan dalam pembelajaran norma baru dan sering ketinggalan. Mendekati pelajar yang bermasalah untuk memastikan mereka tidak berputus asa untuk melanjutkan pelajaran. Yang keempat adalah merancang waktu mengajar. Kekuatannya adalah pengajaran akan jadi lebih sistematik dan teratur. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikannya adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak mengambil perhatian. Guru perlu memaklumkan terlebih awal rancangan pengajaran kepada para pelajar. Yang kelima adalah semakan buku rekod, mengajar setiap minggu. Kekuatannya adalah guru dapat mengajar pelajar mengikut topik pembelajaran yang ditetapkan mengikut minggu. Manakala bagi kelemahan dan penambahbaikan adalah masih ada segelintir guru yang ambil mudah dengan tidak mengisi rekod mengajar RPH. Pihak sekolah perlu menekankan bahawa pentingnya membuat rekod mengajar setiap minggu kepada semua guru. Kesimpulannya, pengalaman awal di sekolah selama 10 hari banyak memberi pengalaman kepada saya bagaimana rasanya menjadi seorang guru. Selain itu, membantu saya untuk mengetahui hal ehwal dalaman yang berlaku atau proses dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. PAS ini juga membantu pelajar yang bakal menjadi guru untuk merasai pengalaman sebagai guru bagi mengelakkan mereka melalui fasa kejutan budaya apabila bergelar guru pada masa hadapan. Antara cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan pengalaman awal di sekolah ataupun PAS haruslah dilakukan dalam jangka masa yang lebih lama agar pelajar dapat menimba lebih banyak ilmu dan pengalaman semasa di sekolah. Sekian, terima kasih.